Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menghidupkan kita, yang masih lagi memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk terus berada di dalam majlis menuntut ilmu, dan kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah berikan kita kepada istiqamah untuk beramal dengan ilmu tersebut, dan yang paling penting Allah matikan kita dalam keadaan kita memegang Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebenar-benarnya dan boleh membawa kepada kita bersama Rasulullah di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi bicarakan kitab Syarah Kitab Al-Jami' daripada kitab Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, Bulughul Maram, dan disyarahkan oleh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam, yang merupakan di antara kitab-kitab yang membicarakan akhlak, berkaitan dengan akhlak untuk kita yang paling penting mengikut akhlak yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata-kata mengikut hawa nafsunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata mengikut apa yang diwahyukannya kepadanya. Oleh kerana itu apabila Allah mengatakan dalam surah Al-Haqqah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata-kata mengikut hawa nafsunya yang lain, dan tidak, ia adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi oleh kerana itu ianya merupakan kalam yang besar, kalam yang agung, kalam yang mana ianya perlu diimani pertama sekali, kemudian diamali. Ya, pertama kita beriman dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih dan pastikan penafsirannya mengikut manhaj yang betul. Kemudian kita hendaklah beramal. Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW dan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdalilkan ayat Quran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu semua mencintai Allah, maka ikutlah aku. Jadi insya-Allah kita akan mengikut rentak-rentak Rasulullah SAW sampai mana yang kita mampu. Yang paling penting sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kita sambung pelajaran kita yang lepas. Kita masih berada pada muka surat 178. Ya, masih lagi dalam bab pemimpin yang menyengsarakan rakyat, yakni berkaitan dengan kepimpinan, pemimpin yang diberikan amanah tetapi dia tidak memikulnya dengan amanah. Dan kita bahaskan bahawa pemimpin yang pertama sekali yang perlu kita bahas, pemimpin pada diri kita. Ya, bagaimana kepimpinan yang kita bawa dan bagaimana kedudukan kita itu diambil kira, yang berdalilkan hadis, semua kullukum ra'in, kamu semua adalah orang yang dipertanggungjawab, yakni pemimpin. Ya, suami, isteri, ibu, ayah, anak, semuanya adalah pemimpin mengikut keadaan mereka masing-masing. Oleh kerana itu mereka akan dipertanggungjawabkan pada tiap-tiap satu kesalahan, tiap-tiap satu pekerjaan, tiap-tiap satu perbuatan. Maka pasti dia akan dihisap di depan Allah untuk dipertanggungjawabkan. Apatah lagi pemimpin-pemimpin yang besar seperti pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin masyarakat. Mereka lagi berat untuk dipertanggungjawabkan dalam keadaan mereka itu semua akan diambil kira setiap satu benda, satu orang yang dikaitkan dengan bawah kepimpinannya. Oleh kerana itu apabila Abu Dzar meminta jawatan kepimpinan, Rasulullah kata, ya Abu Dzar anta rajulun da'if. Wahai Abu Dzar, kamu adalah lelaki yang lemah. Kerana apa? Kerana semua yang akan memegang jawatan ini di akhirat kelak mereka akan menyesal. Menyesal kerana apa? Menyesal kerana tidak membawa pimpinan, cara pemimpinan yang betul. Membawa apa yang arahan Allah dan Rasul itu cara yang tidak betul.
Ini yang menyebabkan mereka menyesal. Kerana kita ini adalah khalifah di muka bumi. Maka bila dijadikan sebagai khalifah, hendaklah kita membimbing dengan cara yang betul. Baik, kita sambung balik. Yang keempat, hadis yang menjadikan dalil bahawa berlakunya curang terhadap rakyat merupakan salah satu dosa besar yang bahayanya akan dirasakan oleh masyarakat luas, jumlahnya yang sangat banyak. Ya, bila pemimpin curang, dia bukan efek pada pemimpin sahaja, tetapi dia efeknya pada rakyat. Ya, pada orang-orang yang berada di bawahnya. Itu yang kita saksikan apabila kes rasuah. Ya, bila berlaku rasuah terhadap pemimpin, yang akan jadi derita adalah rakyat. Ya, yang akan menimbulkan malapetaka terhadap rakyat. Kalau dia seorang je kena, tidak menjadi masalah. Tetapi bila yang kena itu ramai, bila kena itu rakyat seluruhnya, itu yang datang perbuatan membuat cara yang tak betul. Pertama, pelantikan pemimpin itu kalau dah cara yang tak betul, dia akan menimbulkan jawapan daripada rakyat dengan cara yang tak betul. Itu yang datang bila rakyat pun jahil, pemimpin pun jahat, maka berlakulah perkara-perkara yang disebut seperti seperti yang disebutkan demonstrasi, meluahkan perasaan tidak puas hati, dan yang paling kita takuti dengan mengalirnya darah di muka bumi. Ini semuanya adalah sebab kesilapan. Kesilapan bila pemimpin tidak amanah dan pemimpin menyakiti rakyat. Tetapi betul kita mengatakan tidak ada satu pun pemimpin yang perfect. Ya, namun begitu kita seharusnya bagi kita kena belajar hukum hakam kita sebagai rakyat. Dan bagi pemimpin, dia kena belajar kedudukan mereka sebagai pemimpin yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Itu dia. Kita rakyat, kita belajar cara menjadi rakyat yang betul-betul dicintai oleh Allah dan Rasul, dan mereka pemimpin seharusnya belajar bagaimana nak menjadikan pemimpin yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Baru jadi. Kalau tidak, kita melihat ya, apa yang kita dapatkan di Malaysia sebelum ini tak pernah dirasakan. Tetapi pada hari ini kita merasakan dengan berbagai-bagai isu yang timbul. Kita merasakan berbagai fitnah yang berlaku ya pada hari ini, dan kita melihat berapa banyak corruption, berapa banyak penipuan, berapa banyak berbagai-bagai. Hasbunallah, cukuplah kita, bagi kita Allah sahaja tempat mengadu. Ya. Maka kita banyak akan berdoa. Oleh kerana itu, kita sebagai rakyat banyak berdoa kepada Tuhan kita, Allah yang dia yang akan menurunkan siapa yang dikehendaki dan menaiki siapa yang dikehendaki. Ya. Jadi, oleh kerana itu, kita tidak putus hubungan kita dengan Allah. Biarlah pemimpin itu melakukan perkara yang tidak betul, tetapi mereka akan dihisapkan di depan Allah nanti. Bagi kita, kita kena berusaha melakukan sebagai rakyat cara yang betul supaya Allah ubahkan. Bila kita orang-orang yang soleh, maka Allah tidak akan biarkan kepada kaum yang soleh ini, kaum yang banyak beristighfar ini dengan azab di muka bumi. Bahkan kita akan dilepaskan nanti insya-Allah di akhirat, di dunia dan di akhirat. Kemudian Ibn Battal mengulaskan hadis ini berisi ancaman yang amat serius terhadap para pemimpin yang culas. Barang siapa yang menyia-nyiakan amanah yang telah dipercayakan padanya atau dia mengkhianatinya, nescaya Allah akan menuntutnya agar dia melunasi seluruh amanah tersebut pada hari kiamat. Bagaimana mungkin dia akan mampu membersihkan dirinya dari segala kejahatan yang telah dia lakukan terhadap umat yang besar ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, apatah lagi yang dikhianati ini adalah rakyat jelata, rakyat yang soleh, di kalangannya orang-orang yang soleh. Maka sudah tentu balasannya bukan di akhirat sahaja, bahkan di dunia akan ditonjolkan. Hari ini kita menyaksikan berapa ramai, berapa banyak isu-isu yang mana Allah bukakan satu persatu. Ya, pengkhianatan di antara pemimpin-pemimpin. Ini di antara masalah politik yang disebutkan pada hari ini, politik. Ya, politik yang merupakan najis kepada manusia-manusia ini kerana memikul politik tidak mengikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila politik yang tidak mengikut syariat Rasulullah, maka di antara perkara yang dibangkitkan ialah nak mengangkat seseorang itu, ya, berebut pangkat, berebut jawatan, lalu
membuat satu konspirasi ataupun satu perancangan untuk menjatuhkan orang yang lain. Memburukkan orang-orang yang menjadi musuhnya, menjadikan mereka itu sebagai musuh yang begitu ketat kerana tidak membenarkan mereka naik di atas mereka. Inilah politik yang berada pada zaman ini. Kemudian mereka ini akan orang kata macam sesumpah. Seperti sesumpah yang bertukar-tukar warna. Bila berada di daun yang merah, dia daun yang kuning dia bertukar warna kuning. Bila berada di daun yang hijau, dia akan bertukar warna hijau. Inilah politik yang berada kita saksikan pada hari ini, yang mana mula-mula menjadi musuh yang nyata, musuh yang terang, tetapi kemudian jadi sahabat yang akrab. Na'udzubillah min zalik. Ya, kita tidak mengatakan tidak boleh, tetapi atas dasar apa mereka menjadi keakraban itu. Lepas tu musuh balik. Itu yang kita larang. Ya. Kalau dari musuh menjadi sahabat yang akrab, lepas tu berterusan dalam kebaikan, alhamdulillah. Yang menjadi masalah, ya, musuh lepas tu menjadi akrab, lepas tu jadi musuh balik. Ya, seolah-olah itu yang kita katakan sifat munafik itu ada dalam jiwa-jiwa yang begini. Na'udzubillah. Ya, ini dia apa yang kita hadapi. Apa yang kita hadapi pada hari ini merupakan fitnah yang besar kepada umat. Ya, merupakan fitnah yang besar kepada umat. Hanya kepada Allah kita mengadu dan kita kena istiqamah atas orang yang mengikut jalan Al-Quran dan As-Sunnah. Istiqamahlah. Kenapa? Kita akan berhadapan lagi fitnah yang besar lah. Ya, maka kalau kita melatah pada ketika itu, na'udzubillah, apatah lagi di hari-hari kematian usia-usia kita yang begini, ya, kita takut kita melatah ataupun kita buka sikit. Baik. Kalimah Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata dalam As-Siyasah Syar'iyah, hadis-hadis Rasulullah menjadi dalil bahawa kepimpinan ini merupakan amanah yang wajib ditunaikan. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyya'atil amanata fantazirus sa'ah." Qala kaifa idha'atuha? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan kehancuran. Seorang sahabat bertanya, dengan cara apa amanah itu disia-siakan? Beliau menjawab, jika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datang hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang hadis ini sebutkan betul. Ya, bila diserahkan tugas kepada bukan ahlinya, dia bukan bidangnya. Kalau bukan bidangnya, dia tak akan jadi. Oleh kerana itu, menyerahkan tugas-tugasan ini mengikut jangan disebabkan dia saudara kita, adik-beradik kita, kroni kita, maka kita serahkan tugas walaupun bukan bidangnya. Tuan-tuan dan puan-puan, clear dalam bab ini, tak perlu diperbahaskan banyak. Kerana apa? Kalau dia bukan bidang, masuk ke bidang itu, berbahaya akan tiba. Oleh kerana itu Rasulullah melarang orang yang bukan bidang perubatan, ya, berkata-kata dalam perubatan. Kerana apa? Dia berkaitan dengan nyawa. Itu pasal orang yang bicara tentang COVID, masalah vaksin, masalah itu. Semua kalau bukan bidang, jangan bicara. Ia memerlukan qaul orang yang pakar dalam bidang ini satu, dan kedua orang yang alim di kalangan ulama yang membicarakannya. Untuk mengetahui kedudukan bidang itu dibenar ataupun tidak, ataupun perkara-perkara itu dibenar ataupun tidak dalam syarak. Ya. Tetapi malangnya nasib kita pada hari ini, kalau bab kedoktoran kita kata, kamu bukan doktor, jangan masuk campur. Ya, setengah orang dia masuk campur juga. Dia bukan bidang, dia masuk campur. Seorang yang guru, ya,
Orang tu bukan guru, orang tu bahagian lain. Dia nak masuk bidang perguruan, bermasalah akan timbul. Orang yang bukan bidang dalam bahagian kereta, pergi workshop kereta, lepas tu dia nak masuk, kononnya dia pandai dalam bab kereta. Ya, berbahaya. Itu baru dalam urusan-urusan yang begini. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dalam bab urusan-urusan begini, kesilapan itu membawa kepada kemuncaknya kematian. Tetapi dalam bab agama, kalau dia masuk urusan ini, kemuncaknya ditakuti dalam neraka. Oleh kerana itu, bila dikatakan dalam hadis apabila amanah itu disia-siakan, yakni maksudnya jika suatu perkara diserah kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Betul? Ya, kita serahkan suatu perkara itu bukan ahlinya. Orang yang tak pandai masak biryani, kita suruh dia masak biryani. Orang tak pandai masak nasi lemak, kita suruh masak nasi lemak. Apa jadi? Tuan-tuan dan perempuan pun tahu. Orang tak reti masak kuih bangkit, kita bagi dia masak kuih bangkit. Sudahnya jadi kuih, tidur selama-lamanya. Ini masalah-masalah yang dikatakan, difahami. Ya, kalau orang yang bukan bidang, jangan diserahkan. Tapi sayang, disebabkan politik, kadang-kadang kita menyerahkan tugas-tugasan kita kepada orang yang kita suka. Bukan kerana kemahiran dia, tetapi kerana perkara-perkara tertentu. Maka tunggulah kehancuran. Tunggulah kehancuran. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya, tuan-tuan dan perempuan, minta lindung kepada Allah kejahilan dan kepimpinan yang tidak amanah di sisi Allah ini. Baik. Keenam, kemudian Syekhul Islam berkata, para pemimpin adalah wakil-wakil Allah atas sekalian hambanya. Mereka itu yang diserahi untuk mengurusinya. Tujuan diadakan kepimpinan adalah untuk mengupayakan agar agama umat ini tetap baik di mana jika ianya lenyap, maka umat akan rugi mereka dengan kerugian yang nyata dan tidak bermanfaat lagi kenikmatan yang dikurniakan bagi mereka di dunia ini. Ya. Tujuan kepimpinan yang diberikan ia sebagai khalifah untuk mentadbir dunia ini, mentadbirkan negara ini dengan betul mengikut panduan ilahi. Dan tujuan yang paling penting ialah bagaimana kita nak mengabdikan Allah dengan cara yang sebenar-benarnya. Tetapi jika kepimpinan ini tidak diberikan kepada orang yang betul-betul amanah dan tidak dibimbing oleh orang-orang ulama-ulama yang jujur, akhirnya kita menyaksikan bagaimana kedudukan agama kita ini. Pertama, ianya menjadi bahan mainan. Yang kedua, ia menjadikan manusia terus dalam keburukan, tidak mengenal pencipta dengan secara yang betul. Na'udzubillah. Di antara tujuan dari kepimpinan lain adalah menjamin kelancaran berbagai urusan keduniaan yang tidak akan bisa tegak kecuali dengannya. Dalam hal ini mencakupi dua hal, iaitu membaiki pemerataan kesejahteraan bagi orang-orang yang berhak di atasnya, penegakkan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggarannya. Ya, ini tujuan kepimpinan. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham elok-elok kepimpinan ini. Walaupun seorang itu ustaz, kalau dia tidak mahir kepimpinan, tidak boleh diletakkan sebagai pemimpin. Penting tu, kita kena faham elok-elok. Jangan, oh dia ustaz, dia boleh tu. Dia ustaz, dia boleh, tak adanya boleh. Dia bukan diwahyukan seperti Rasulullah. Dia pun kena belajar. Dan kadang-kadang bila dia tidak mampu untuk memimpin sebuah tempat, sebuah negara, kita menyaksikan kehancuran. Ya, kehancuran. Tetapi kita memerlukan orang yang betul-betul mahir. Apa juga ya, kemahiran dalam bidang-bidang masing-masing yang diceburinya, agar kepimpinan pemerintahan ini bersifat adil. Ya, apa dia bersifat adil? Bersifat yang mana dia memberikan kebaikan kepada semua rakyat, tidak kira Muslim ataupun kafir. Memang tidak dinafikan Islam itu yang diutamakan. Namun begitu, kerana keadilan itu, maka mereka itu diberikan kebaikan, kesenangan, peluang agar mereka dapat menyaksikan bagaimana Islam itu tertegak dan bagaimana Islam itu membimbing mereka. Supaya mereka tidak menuduh Islam ini dengan berbagai-bagai. Kita tahu zaman sekarang ini menjadi Islamic phobia disebabkan perbuatan golongan Khawarij yang menakut-nakutkan umat Islam dengan berlaku pembunuhan yang cara tidak dibenarkan syarak.
atas nama Islam. Itu khawarij. Mereka itu adalah khawarij. Islam tercemar disebabkan golongan-golongan khawarij. Walaupun mereka mengatakan mereka membawa Al-Quran dan As-Sunnah, mereka itu mengikut cara pergerakan ulama-ulama sunnah. Tetapi pada fahaman mereka itu adalah sejahat-jahat fahaman. Ingat ya, khawarij ini muncul terutamanya pada zaman Saidina Ali. Kalau Saidina Ali sahabat yang besar pun mereka menentang, ini kan pula orang-orang yang tara ustaz-ustaz ni tak ada apa bagi mereka. Tok guru, imam-imam yang seperti di Saudi itu tak ada apa bagi mereka. Ya. Kejahatan mereka tu clear. Okay. Jadi na'udzubillah, jangan sampai kita sampai tahap yang begitu. Okay. Apabila seorang pemimpin tidak berdaya untuk melakukan perbaikan peri kehidupan beragama dan kehidupan masyarakat, maka dia pada hakikatnya merupakan sebaik-baik manusia pada zaman ini, tergolongan mujahid fi sabilillah. Okey, apabila seorang pemimpin telah berdaya upaya melakukan perbaikan demi kehidupan agama, ya, jadi oleh kerana itu kita kena akui juga bahawa pemimpin-pemimpin yang berusaha untuk menjadikan kebaikan kepada rakyatnya, apa dia yang paling penting dalam kehidupan masyarakat ini? Dua perkara yang Allah sebutkan. Apa dia? Yang pertama di dalam surah Quraisy, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Ya. Tiga perkara. Perkara asas yang disebutkan ialah beriman dengan Tuhan yang telah memberikan kekuatan. Ya. Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan segala-gala terhadap Al-Bait ini yang disebutkan berkaitan dengan penduduk Quraisy di Mekah. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Maka sembahlah. Jadi akidah merupakan asas yang penting. Kemudian Tuhan yang telah memberikan kamu makanan. Maksud sebuah negara mesti ekonomi dia stabil. Kalau tak stabil bermasalah. Kemudian wa amanahu min khauf. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Berarti politik dia stabil. Negara itu stabil. Itu di antara negara yang terbaik yang disebutkan baldatun tayyibah, yakni orang yang mengabdikan pada Allah dengan cara yang betul, memimpin negara itu dengan cara yang betul, kemudian keadaan ekonomi dia stabil dan juga politik dia stabil. Keamanan negara itu stabil. Maka itu di antara bentuk negara yang terbaik. Tetapi kalau tak stabil, na'udzubillah. Rakyat pun tak stabil, rakyat pula yang banyak provok dia, ya, na'udzubillah. Baik, kita lihat lagi. Diketengahkan hadis, tetapi hadis ini bertaraf dhaif at-Tabrani, yang bermaksud satu harinya pemimpin yang lebih adil itu utama dari beribadah selama 60 tahun. Okay, namun hadis ini dhaif. Hadis tidak sahih. Kemudian kita tengok pada hadis yang bawah itu, yang diriwayatkan Ahmad. Ahabbul khalqi ilallah imamun adil wa abghaduhum imamul jair. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah pemimpin yang adil, sedangkan yang paling dibenci oleh Allah adalah pemimpin yang zalim. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya, yang menceritakan bahawa Allah membenci pemimpin-pemimpin yang tidak adil dan Allah menyayangi pemimpin-pemimpin yang adil. Ya, dan hatta pemimpin-pemimpin yang adil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, 7 golongan yang akan mendapat lindungan Ar-Rasy Ar-Rahman. Pertama sekali disebut adalah pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Ini menunjukkan kedudukan pemimpin yang adil ini besar pahalanya, besar. Kalau dia memerintah pada ketika itu kesejahteraan kepada rakyat, dia buat pembangunan, selagi bangunan jalan raya ke apa ke ada, selagi itulah dia akan mendapat ganjaran pahala kerana kategori amalan soleh. Ya, begitu ya keadaan pemimpin. Kalau dia buat baik, ya, sampai mati dia, maka ganjaran pahala itu sampai kiamat kalau ikutkan. Ya. Tetapi kalau dia mengkhianati, hanya memenuhkan tembolok perut dia tu je,
maka dia akan berhadapan dengan fitnah yang berat. Ya, serahkan urusan itu kepada Allah. Mudah-mudahan kita doakan Allah bagi petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. Ketujuh, setiap seorang bertanggungjawab atas posisi yang diamanahkan kepadanya, melaksanakan wasiat yang dibebankan kepadanya, baik rakyat jelata maupun pembesar-pembesar penguasa terhadap wilayah, seorang bapa terhadap keluarganya, isteri terhadap rumah suaminya. Setiap mereka ini bertanggungjawab terhadap tugasan mereka, meskipun bercakap mereka ini tercakap secara umum daripada Rasulullah SAW melalui sabda Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dipertanggungjawabkan tentang kepimpinannya. Okey, jelas kepada hadis kita ni semua adalah pemimpin. Maka kita akan bertanggungjawab dengan apa yang kita pimpini. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi jelas kepada kita hadis ini ya mengisyaratkan kepada kita betapa beratnya sebagai seorang pemimpin yang tidak menjalankan amanah seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan. Baik. Hadis yang ke-50. Hadis yang ke-50. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Maksudnya, ya Allah, siapa saja yang diserahkan suatu tugas untuk mengurus umatku, lalu dia mempersulitkannya, maka persulitkanlah dia. Ya, subhanallah, satu benda yang menarik dalam hadis ini, ya, kerana asalnya Islam ini mempermudahkan, tetapi bukanlah mempermudahkan sampai menjadi satu corruption. Ya, bukanlah maksud mudahkan itu sampai ya melanggar undang-undang ataupun berlaku perkara yang melanggar syariat. Tetapi Islam bersifat mudah. Dia ingin menyelesaikan masalah ummah dengan mudah dan dia lakukan undang-undang ataupun peraturan untuk mempermudahkan. Itu dia kaedah. Kadang-kadang kita kata, Allah, peraturan ni susahnya. Bukan masalah peraturan itu susah, tetapi untuk mempermudahkan. Ya, SOP Allah susahnya. Bukan masalah SOP itu susah, tetapi untuk menyelamatkan. Itu tak apa. Ya, baik. Jadi dalam bab ini melalui hadis yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tujuan pemimpin ini ialah nak memudahkan banyak urusan. Ya, itu yang menjadi perkara yang terbaik. Oleh kerana itu kita amat menghargai seperti pengurusan satu ketika dahulu macam dipermudahkan urusan-urusan klinik satu Malaysia misalan, apa lagi yang dibuatkan satu tempat nama satu tempat tu jadi tumpuan, ya, mempermudahkan sehingga orang yang bekerja pun hanya ada waktu petang, boleh pergi waktu petang menyelesaikan. Hari Sabtu Ahad boleh pergi. Apa nama tempat tu, lupa dah. Ala kulli hal, ianya mempermudahkan, permudahkan banyak urusan, terutamanya urusan mengenal pencipta seharusnya dipermudahkan. Maka kuasa kata kita tinggalkan kandungan hadis. Pertama, hadis ini berisi ancaman yang sangat serius terhadap para pemimpin, pejabat, pelaksanaan maupun bawahan yang mempersulitkan orang-orang ramai yang mempunyai keperluan dan orang-orang yang mengadukan tentang masalah hukum, pekerjaan maupun muamalah. Ya, subhanallah. Berat yang menjadi pemimpin. Oleh kerana itu imam-imam ataupun sahabat-sahabat Nabi, tabi'in yang memegang jawatan ini merasa berat sangat-sangat. Ya, merasa berat sangat-sangat untuk menjadi pemimpin. Sampai Amirul Mukminin Umar Abdul Aziz sendiri
ya, bila dia nak mati, lalu dia menyedekahkan hartanya, dia tinggal hanya sedikit kepada anak-anaknya, hanya berapa dinar sahaja. Lalu mereka mengatakan, seharusnya kamu tinggal banyak kerana kamu pemimpin. Lalu dia mengatakan, jika aku meninggalkan anak yang soleh, anak yang beriman, maka Allah yang akan memimpin mereka, membimbing mereka. Tetapi kalau jika aku tinggalkan harta, belum tentu anak-anak aku dapat memikul harta, bahkan mungkin akan hilang dan hancur. Betul. Selepas kematian Amirul Mukminin yang hanya ditinggal sedikit, itulah diberkatkan oleh Allah dengan begitu dahsyat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, meninggalkan anak yang soleh itu amat penting untuk memastikan. Jadi nak tinggalkan anak yang soleh, mak bapak mesti jadi orang yang soleh. Kita kena jadi yang soleh. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita fikir, kalau aku mati bagaimana kedudukan anak aku, reta dia begini. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, jangan fikir sangat. Ya, boleh berfikir tapi jangan fikir sangat. Kerana apa? Bila kita soleh, Allah akan mengambil alih tugas kita setelah mati itu. Dia yang akan menjaga anak-anak kita tu. Ada rezeki mereka. Ini berdalilkan dalam surah Al-Kahfi yang kita baca. Wa ammal ghulamu wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minani fakhashina. Wa ammal jidaru, adapun jidar, dinding itu, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, adalah milik dua anak yatim di Madinah, di tempat itu. Wa kana abuhuma salihah, dan bapaknya adalah orang yang soleh. Nampak tak? Bagaimana Allah nak meliharakan harta tu, harta anak-anak waktu tu kecil, baby lagi. Ya. Lalu Allah utuskan seseorang membantu untuk menjaga harta tu. Kerana orang dulu mana ada duit dalam bank. Duit dia semua dalam tanah. Akaun dia bawah tanah. Tu pasal bila korek-korek, tu dia harta karun. Bukan harta karun, harta Pak Mat, dia simpan dulu. Ya. Sewaktu bank tak ada. Dia simpan bawah tanah. Lalu rumah tu hampir condong ditegakkan. Kerana apa? Wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbi. Okay. Allah nak sampai mereka ni besar, akhirnya mereka akan keluarkan. Secara automatik Allah akan bantu, berikan ilham kepadanya sampai mereka bertemu harta yang di dalam bawah tanah tu. Mungkin terdapat surat bapaknya mengatakan ini harta anak aku gini. Ya. Begitu sekali. Oleh kerana itu, ulama membahaskan dalam bab ini menceritakan bahawa kepada kita, kalau nak pastikan anak kita ini terselamat, jadilah ibu dan ayah yang soleh. InsyaAllah anak-anak akan dipelihara oleh Allah. Tapi kalau ibu bapa pun tunggal-langgang, nak harapkan anak-anak dipeliharakan Allah, tak boleh cakap. Ya, tak boleh cakap. Kedudukan kita menjadi orang yang soleh ini amat penting untuk memastikan banyak perkara. Dalam surah Kahfi juga. Bila kita soleh, Allah akan pelihara kita. Walaupun anak kita yang menjadi pengkhianat, menjadi penjahat, Allah akan pelihara kita. Berdalilkan ayat yang sebelumnya itu. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun budak itu yang dibunuh oleh Khidir, mak bapak mereka itu adalah orang yang mukmin. Nampak tu kedudukan orang yang mukmin, orang yang soleh. Allah pelihara. Kita tak nampak, kita nampak anak kita tu masya-Allah tabarakallah. Ya, kita plan berbagai plan. Tetapi di hujung kita tak tahu. Allah tahu. Itu pasal kadang-kadang kita katakan kepada mereka-mereka yang Allah uji tidak memiliki anak misalan, ada hikmah yang terkandung. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang Allah sembunyikan hikmah itu. Maka bersabar, maka ganjaran pahala akan dapat. Jangan kita buat tak ikut prosedur. Kerana bila kita buat tak mengikut prosedur syarak, maka kita melakukan syirik, pergi jumpa orang ni, bomoh ni nak dapatkan anak, akhirnya kita terjebak dalam masalah syirik, rugi kita dunia dan akhirat. Tetapi kalau kita ikut prosedur, minta berdoa kepada Allah dan ikut perubatan yang
betul tidak melanggar syariat. Ya. Pasal perubatan tradisional ni hampir saya katakan lebih kurang 80% terdedah masalah syirik. Berbandingkan perubatan drug ini, walaupun kita tak setuju drug, tetapi perubatan ini lebih baik, lebih selesa, tidak ada unsur syirik. Cuma dari sudut teknikal je kadang-kadang tidak bertepatan. Saya bertemu dengan dua orang, maksudnya saya berkenalan dengan beberapa orang. Seorang tu dia tak ada anak, Allah ujikan dia berkahwin 5 tahun. Waktu tu maaf saya pergi Pakistan balik, ya lebih kurang ya hampir 7 tahun berkahwin tak dapat anak. Allah uji dia. Dia pergi klinik ya untuk cek kesihatan, kedua-duanya pun begitu juga. Lepas tu apa yang dia buat? Dia pergi jumpa bomo. Jumpa bomo, sakitlah dia. Ya. Bomo temberang lebih. Lepas tu bomo buat cek dia. Cek tubuh badan dia. Seolah-olah macam scan. Tengok sana, tengok sini. Dia jumpa satu tai lalat pada kaki yang agak besar. Ya. Lalu dia kata, inilah tai lalat sial. Subhanallah, tuan-tuan dan perempuan. Tai lalat sial yang menyebabkan kamu tak boleh anak. Habis apa nak buat? Buang tai lalat tu. Dia buang. Tuan-tuan dan perempuan, tai lalat besar tu bukan tai lalat macam tai lalat apa nama yang ada kat telekung orang perempuan tu. Yang rajin berperam macam tu. Ya, tai lalat ni dia tak boleh dikelorak. Jadi apa yang perlu buat kalau nak buangkan, kena congkel. Dia congkelnya kaki dia tu. Nasib baiklah bomo tu tak kata hidung kamu tu hidung sial. Dia potong hidungnya mau. Percaya kepada bomo. Kufur. Tidak beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. La ilaha illallah. Dia buang. Saya tanya, kamu buang? Ya, buang. Dah bomo kata macam tu. Astaghfirullah. Kenapa kamu ni ikut cakap gitu? Ya. Subhanallah. Sampai sudah tak ada anak. Bomo tu yang sial sebenarnya. Elok bomo tu kena pancung dia. Yang boleh keluarkan fatwa yang begitu. Sampai, maaf kata sampai sekarang dia tak ada anak. Ya, Allah uji. Tetapi, kesilapan apabila menjadikan bomoh itu yang salah bagi saya. Pergilah perubatan yang betul-betul. Ya. Kalau dia kata pergi bidan ke, mungkin sedap juga dengar. Ya. Pergi ke pakar sakit puan atau sakit tuan-tuan dan sakit puan-puan, okey, sedap juga dengar. Ini bomoh kan? La ilaha illallah. Saya jumpa seorang lagi, sahabat juga, ya, yang pernah belajar sekali di Pakistan. Begitu juga, dia hampir 5 tahun, 7 tahun rasanya tak dapat anak. Lepas tu dia pergi berjumpa dengan hospital. Waktu tu ada satu universiti sedang membuat satu kajian untuk dipraktikalkan. Bagaimana wallahu alam, tetapi bukan pemandian berhadas apa semua tu, tapi konsep dia ialah cara bagaimana seorang tu nak membolehkan dapatkan anak secara pemandian berhadas lah tu kan, wallahu alam. Tapi salah satu universiti ni sedang membuat kajian. Maka dia di antara orang yang di permulaan dalam kajiannya, isteri dia jadi bahan eksperimen, ya, 7 tahun, 5, 6, 7 tahun ya. Kalau tak salah saya 5, 6 tahun begitu, tak boleh beranak. Okey. Maka diletakkan dekat hospital tu, dekat universiti ya, hospital juga, ya. Maka mereka buat kajian. Subhanallah. Ya. Bermula alhamdulillah mengandung isterinya. Ya, itulah anak pertama setelah 7 tahun menunggu. Ya, anak pertama mengandung, alhamdulillah, semua di bawah jaga universiti dan hospital tu. Akhirnya tuan-tuan dan perempuan beranak. Alhamdulillah. Lepas tu beranak-ranak. Kan? Mula beranak, lepas tu dah beranak-ranak, ramai anak dia. Alhamdulillah, rezeki. Ya. Oleh kerana tu, cara penyelesaian itu diambil kira. Ya, cara penyelesaian itu diambil kira supaya kita tidak terjebak dalam masalah syirik. Ya.
Allah uji. Tuan-tuan dan puan Allah uji. Ramai. Ya Allah uji sahabat-sahabat kita yang mana tidak ada anak. Tapi maksudnya kena bersabarlah. Kita menyaksikan Nabi Ibrahim alaihissalam tak mendapat anak melalui isterinya yang Sarah. Alhamdulillah pada Hajar dia dapat anak. Tapi pada Sarah tu, kenapa? Hari tua Sarah tu, habis dah monopause apa semua, tak dapat anak lagi. Nabi Ibrahim dah putih, ya, rambut dia dah tua, pun tak dapat anak lagi. Tetapi dia ada Allah. Jangan berputus asa kepada Allah. Dia berdoa. Ya, berdoa tanpa mensyirikkan kepada Allah. Allah akan mengubahkan suatu perkara daripada tak logik, dia akan menjadi logik, dia akan. Oleh kerana itu dalam surah Maryam, kisah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria di antara Nabi yang Allah uji tidak diberikan anak pada usia yang seharusnya mereka mendapat anak. Kenapa? Isteri dia mandul. Clear ayat Quran mengatakan isteri dia mandul. Lalu Allah islahkan kesan daripada doa. Nampak tak? Bila Allah islahkan kesan daripada doa itu, walaupun dia dah habis monopause, walaupun dah tarap macam, kalau dapat baby tu orang kata cicit ke, cucu ke, ya, tapi Allah islahkan. Ya, subhanallah. Waktu malaikat datang bertemu Nabi Ibrahim, waktu tu Sarah mengintai mendengarnya. Apabila malaikat mengatakan, wahai Ibrahim, kamu akan dapat anak. Sarah terkejut, dia tepuk muka dia begitu. Aku dapat anak? Ya betul, aku dah tua. Wa kadzaliki, dalam Quran mengatakan, begitulah kehendak Allah, bila dia nak bagi siapa, dia akan bagi. Lepas tu barulah Sarah mengandung. Tapi, yang hebatnya, dalam kes Sarah ni, ya, Nabi Ibrahim, waktu Sarah nak mengandung tu, mereka mengatakan, kamu akan mengandung, lepas tu, anak kamu tu akan dapat anak lagi. Maksudnya kamu akan dapat cucu. Terus clear berita itu dia khabarkan kepada Ibrahim. Ya, bahawa kamu akan dapat anak dan anak itu akan melahirkan seorang anak. Oleh kerana itu bila isu ahli kitab mengatakan yang menjadi korban itu adalah Ishak, salah. Kenapa? Allah dah cerita Ishak ni akan hidup dan dapat anak. Tetapi Ibrahim tidak Ismail tidak diceritakan bahawa dia dapat anak ke tidak. Ya, jadi pengorbanan itu yang dikorbankan adalah Ismail. Ya, baik. Akhirnya kita menyaksikan Nabi Zakaria pun mendapat anak, ya, anak yang bernama Yahya. Okey. Baik, dalam hadis ini Allahumma walla amri waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashqu alaihim. Barang siapa, ya Allah, siapa saja yang diserahkan suatu tugasan untuk menguruskan umatku, lalu dia mempersulitkannya, maka persulitkanlah dia. Dia akan menghadapi kesulitan dunia dan akhirat. Kandungan hadis pertama, hadis ini beri ancaman yang sangat serius terhadap para pemimpin, pejabat pelaksanaan maupun bawahannya yang mempersulitkan orang yang mempunyai keperluan dan orang yang mengadu tentang masalah hukum, pekerjaan maupun muamalah. Rasulullah telah mendoakan mereka dan golongan yang semisalnya. Barang siapa dijadikan Allah sebagai pengurus keperluan manusia dan urusan manusia di tangannya, lalu dia mempersulitkan mereka, maka Nabi telah mendoa kesulitan baginya sebagaimana dia mempersulitkan manusia, orang-orang yang menyerahkan urusannya dan yang memerlukannya. Jadi Rasulullah dah berdoa, doa Rasulullah mustajab. Siapa yang menyusahkan kehidupan manusia, umat Muhammad ni, dia akan susah juga. Ya, dia akan berhadapan dengan kesusahan. Okey. Kedua, didapati sebahagian para pegawai telah mati hatinya dan sakit jiwanya. Mereka begitu gembira jika dapat mempersulitkan urusan-urusan umat. Anda dapat mereka menyia-nyiakan waktu dengan ngobrol dan masa bodoh dengan urusan manusia. Bahkan mereka tidak segan mengulur-ngulur waktu padahal bisa diselesaikan dengan singkat. Mereka menyuruh orang-orang agar kembali di lain waktu dengan memberi janji-janji yang palsu. Ya, ini di antara perkara yang kita sendiri kena berhati-hati jika kita pegawai kerajaan ataupun orang-orang yang bekerja dengan mana-mana syarikat.
Yang mana mereka itu pemegang amanah. Pasal kalau kita bahaskan balik dalam bab ini, ya kita duk hukum apa pemimpin mencuri. Kita ni cek tak? Kita dari sudut curi masa bagaimana? Curi pen kertas yang pernah kita ambil daripada urusan pejabat tanpa keizinan dari ketua kita bagaimana? Curi masa dia tu dah bagaimana, dan berbagai-bagai kita menangguh-nangguh kerja yang menyusahkan ramai orang bagaimana. Terutamanya bagi mereka yang memegang jawatan-jawatan yang begini. Saya dalam waktu saya ingat lagi di Pakistan, di Mesir, di Arab Saudi, perkara-perkara ini berlaku. Ya, sayang kepada negara-negara umat Islam yang mana mereka diberikan amanah tapi belitnya na'udzubillah min zalik. Di Pakistan memang terkenal dengan kaki belit. Dah puas dah. Ya, sakit. Pergi ke Mesir, rupanya Mesir lagi sakit. Ya. Subhanallah. Kerja yang simple, kita tengok kerja simple tetapi dia nak jadikan panjang cerita dan lagi sambil-sambil kerja tu minum teh tarik. Bismillah. Sembang apa semua. Ya, dia biarkan orang waktu sampai habis. Saya pernah duduk waktu di Mesir tu nak buat visa, datang selepas subuh lebih kurang pukul 8 pagi, 7 pagi sampai pukul 5 petang tak ada apa-apa. Putih ya waktu tu. Subhanallah. Lepas tu kalau nak buat kerja nak cepat, mula nak kena bayar itu, bayar ini, ya, na'udzubillah, rasuah yang diambil dengan cara yang haram. Auzubillah. Tuan-tuan dan puan, ini di antara fitnah. Fitnah yang terpaksa manusia hadapi daripada orang yang diberikan kuasa mempergunakan jalan-jalan yang tak betul. Penat kita. Keempat, di antara perkara yang dapat memberatkan manusia dalam urusan mereka adalah memilih orang yang tidak memiliki keterampilan, tidak mempunyai kemampuan dan tidak faham tugasnya. Ini pun jenis kesilapan apabila mengambil orang yang tak reti buat kerja untuk buat kerja. Ya. Ini di antara kesilapan. Itu yang menjadikan bila dibagikan tugas kepada bukan ke ahlinya, maka dia akan buat, dia blank asalnya, dia tak tahu nak buat macam mana. Maka dibuat tak jadi. Ya, dia akan menyusahkan banyak benda. Na'udzubillah. Yang kelima, Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata wajib bagi setiap pemimpin untuk menggunakan sistem pelayanan yang terbaik dan memilih pegawai-pegawai yang terbagus untuk setiap jenis penugasan sesuai dengan kemampuannya. Kriteria terbaik untuk mengurusi tentera dikembalikan kepada keberanian dan pengalaman dalam peperangan. Karakter terbaik untuk masalah pidana ni dikembalikan kepada ilmu adil dan mahir merupakan menerapkan hukum, yakni kehakiman. Jika sekiranya tugas yang akan diamanahkan sangat berat, maka karakter yang didahulukan adalah amanah, misalnya sebagai pengelola pembendaharahan dan sejenisnya. Poin penting dalam masalah ini adalah mengetahui kedudukan yang terbaik dan ini disempurnakan diberikan pemahaman atas tugas-tugas yang dibebaninya. Okey, ini di antara perkara yang menarik supaya kita memberikan tugas kepada orang yang betul-betul mampu untuk memikul amanah itu supaya dia berjaya. Kalau tak cepat, lambat. Ya, itu kalau yang mahir. Kalau yang tak mahir, langsung tak akan bergerak. Jadi ini menunjukkan kepada kita melalui hadis yang besar ini bahawa menjadi pemimpin hendaklah dia memberikan amanah-amanah itu kepada orang yang lebih layak yang memimpin. Ini itulah kita berhadapan dengan sistem demokrasi yang Allah uji sebagai fitnah bagi umat akhir zaman ini. Yang kita tidak beriman dengan sistem ini. Tapi bila kita dah terjebak, maka terpaksa kita hadapi. Di antaranya kita memilih ikut, dia ni parti mana. Walaupun dia tak mahir kan. Walaupun dia corruption. Walaupun dia teruk. Ya, kita tetap memilih mereka. Disebabkan mereka itu parti kita. Itu dah satu kesilapan yang besar. Apatah lagi kita mengambil daripada orang-orang kafir, pimpinan mereka itu kafir dan bukan pimpinan Muslim yang lebih aula. Ya. Jadi akhirnya memburukkan lagi suasana
ya, suasana dari sudut keimanan kita, agama kita dan segala-galanya. Tuan-tuan dan perempuan, kalau orang kafir tak beriman dengan ayat Allah ni, buat kata macam mana sekalipun, ya, memang dia akan menghancurkan agama kita kalau dia memerintah. Pada peringkat awal, waktu dia lemah, dia tak akan mengganggu apa-apa. Tetapi waktu dia berat, dia kuat, ya, dia kuat, maka di situlah kita akan melihat kesan dia. Ya, sejarah telah mengajar kita dan kita pun telah belajar daripada sejarah tersebut. Keenam, dengan cara pemilihan yang semacam ini akan dicapai kemudahan dalam setiap urusan manusia dan menjauhkan mereka saling kesulitan dan kesukaran. Okey. Sistem-sistem yang diajar kepada kita, nampak tak bagaimana Islam itu bersistem. Dulu waktu zaman dulu kalau naik bas mini itu berebut-rebut. Tetapi bila dah ada sistem nak naik bas beratur. Ya, beratur kita. Bila masuk ke klinik ke apa ikut mendan je. Tetapi bila dah ada sistem semuanya terjaga. Ya, subhanallah. Kalau tuan-tuan dan perempuan pergi ke Pakistan sampai sekarang, ya, dan Mesir, semua tunggang langgang, tak ada sistem kalau naik bas. Siap bekerja pun, naik bas tu kena kejar. Ya. Tak ada sistem nak berhenti betul-betul, tak ada. Tetapi bila kita ada sistem, ya, kita ada adab, akhlak, keutamaan bukan keuntungan, tetapi menunaikan kerja yang boleh membawa keuntungan, maka kita akan menyaksikan sistem itu akan berjaya. Baik. Jadi keenam, dengan cara pemilihan semacam ini akan tercapai kemudahan dalam setiap urusan manusia dan menjauhkan mereka dari kesulitan. Dan betul, Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah kita menjadikan diri kita orang yang begitu teratur dan tersusun. Ini berdalilkan dalam ayat Quran dalam surah Saf. Apa dia? Dalam surah Saf, Allah mengatakan sendiri bagaimana kedudukan seharusnya kita lakukan. Surah Saf, surah yang ke 63. Sorry. Okay, surah yang ke-61. Muka surat 551 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang keempat. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka ini suatu bangunan yang tersusun kukuh. Dengan arti kata lain, Allah suka suatu kerja itu tersusun, terapi, dalam keadaan rapi. Ya, maka oleh kerana itu, ianya akan memberikan kesan yang terbaik dan membawa kepada kebaikan umat ini, seterusnya mempermudahkan segala urusan kita. Wallahu a'lam bisawab. Habis kita dalam bab kepimpinan. Masuk kita dalam satu bab lagi. Bab larangan merosak wajah. Dia pergi jauh tu. Daripada tajuk kepimpinan, terus kepada tajuk merosakkan wajah. Okey. Hadis yang ke-51 berkaitan dengan rosak wajah ni, ada perkara-perkara yang kita perlu terangkan. Sebentar saya minum. Bila kita membicarakan wajah, ya, kalau ikut dalam Al-Quran, bila Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu nak mendirikan solat, maka berwuduklah, maka hendaklah kamu menyuci muka kamu. Faghsilu wujuhakum. Maka tang mana yang dikatakan wujuh? Muka. Bermula daripada nasiyah. Apa dia nasiyah daripada atas? Nasiyah ni
anak rambut tu keluar kat mana, ya. Saya tak boleh pakai, nasiah saya dah tak boleh pakai. Sebab apa? Saya dah botak. Jadi nasiah ni ujung rambut ni kat sini. Saya dah botak, maka dia jatuh ke atas pula, tak jadi kat sini. Okey. Pada nasiah inilah yang mana nyawa roh kita akan keluar, ya, dari nasiah ni. Ni nama dia nasiah. Ya, kalau ada nama kakak apa nama Kak Nasiah, maksudnya kak ujung rambut. Okey. Lepas tu dia tarik panjang ni, ya, sampai ke anak telinga. Ya, sampai anak telinga. Dia ikut kepada rahang ni sampai bawah dagu, rahang dagu ni. Okey. Itu wajah. Pasal apa? Janggut termasuk dalam kategori wajah. Okey. Clear ya? Maksud wajah itu dia. Telinga termasuk bahagian kepala. Kepala dia ambil daripada atas nasiah ni bawa sampai ke belakang. Okey, itu telinga. Itu pasal ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita belajar dalam siri mengambil uduk, bila Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, Rasulullah mengambil uduk, selepas dia basuh tangan, baca bismillah, basuh tangan, dia ambil air, dia masukkan dalam mulut dan ditolak ke dalam hidung. Kenapa? Mulut dan hidung termasuk dalam wajah. Pasal kita jangan tinggalkan. Itu sunat, Ustaz. Saya kata Rasulullah buat. Ya, saya tidak mau bicarakan itu sunat ke tidak, tapi Rasulullah mentafsir Al-Quran, maka faghsilu wujuhakum, dimasukkan air ke dalam mulut dan ditolak ke dalam hidung dan dia tarik air daripada hidung dengan tangan kiri. Faghsilu wujuhakum. Ya. Dan tang kepala, Rasulullah menyapu kepala dia dan dia menyapu telinga dia. Itu yang menyebabkan dia termasuk dalam kategori kepala. Okey, dalam hadis ini kita akan bicarakan beberapa perkara berkaitan dengan wajah, kerana apa? Muka ini adalah satu kawasan yang terhormat. Kawasan yang Allah telah jadikan terhormat kepada kita dalam beberapa perkara. Apatah lagi apabila research yang dibuat bahagian sains, kenapa kita tidak boleh menampar, tak kira lah siapa, manusia ke apa, ya, anak kita ke apa, bahagian muka. Disebabkan di sini ada urat saraf yang boleh, siapa yang faham kata kesan urat saraf tu boleh menyebabkan lumpuh di bahagian muka sebelah. Kita dilarang untuk menampar bahagian muka. Rasulullah larang. Tak kira binatang ke manusia ke, tak boleh. Ya. Maksudnya kalau kita marah nak pukul, ya, kalau sekadar nak jentik hidung orang ke, itu main-main tu tak apa. Ya, geram kata tarik hidung, okey, tak apa. Tak jadi masalah. Okey. Jangan pang-pang, tak boleh. Tetapi kalau nak rawat ke, okey, tak apa. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan apabila Rasulullah lalu kepada di depan seekor keldai yang nampak bala-bala pada mukanya, Rasulullah kata, siapa yang punya keldai ni? Kenapa nak pukul pada mukanya? Ya, menunjukkan tidak boleh pukul pada mukanya. Apatah lagi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh dipukul bahagian muka. Ya, dalam hadis dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia ini sebaik-baik bentuk. Oleh kerana itu manusia kita ni, lelaki dan perempuan, selagi Allah dah jadikan bentuk kita begini, ya, baik, tak bercanggah dengan sifat manusia biasa, maka tidak dibenarkan membuat perubahan pada diri kita tanpa sebab. Ya, misalan, okey, manusia biasa cukup hidung, mulut, telinga, apa jugalah, maka tidak boleh nak ubah. Macam setengah orang yang suka meminati pada artis-artis Korean tu, ya, mereka banyak buat pembedahan terhadap muka, ya, yang menyebabkan mereka berubah nampak cantik, tetapi hakikatnya mereka ini dilaknati. Okey. Kalau tidak ada kecacatan pada muka kita, apa kecacatan? Ya. Di antara kecacatan, misalnya berlaku baby lahir sumbing, maka itu cacat. Maka perlu dibetulkan balik. Ya.
Lahir-lahir, keluar gigi jongang. Keluar gigi waktu lahir mana ada beranak-beranak keluar gigi. Ya. Tapi jongang misalan, ya, maka boleh ditarik balik. Ya. Ataupun apa kecacatan berlaku pada diri kita. Rosak mata ataupun dia tersengit sikit ke, kening dia ke apa, nak betulkan tegak balik tu boleh. Ya, kerana itu bersifat bercanggah dengan manusia biasa. Tetapi kalau misalnya hidung kembang, Ustaz, cacat ke hidung kembang? Ya. Hidung kembang bukan cacat. Dah kita kabilah kita orang apa, orang Jawa, orang ni kan, orang Minang, orang Perak, apa semua. Maka dah memang keturunan kita hidup macam itu bukan cacat. Itu tak boleh diubah. Kalau diubah berdosa. Tak boleh, Ustaz. Allah, saya dah ubah sikit, dah tersengit misalnya. Ya, tak boleh. Ya. Kerana apa? Itu dah Allah jadikan keturunan macam itu. Kita rasa cacat. Tuan-tuan dan perempuan, ada satu benda yang agak menarik sekali. Kadang-kadang itu yang Allah katakan dalam Al-Quran. Mungkin kamu merasakan tak baik, di sisi Allah itu baik. Kita tak tahu. Mungkin kamu merasakan baik, di sisi Allah tak baik. Dia ada perbezaan. Ya, ini antara Allah dengan makhluk. Antara makhluk dengan makhluk pun begitu juga. Tuan-tuan dan perempuan, waktu saya belajar di Pakistan kan, kita berjumpa dengan orang Afrika. Orang Afrika, kulit dia hitam. Ya, hitam. Kalau tutup suis lampu tu, ya, pum, gelap, blackout, nampak mata je putih. Kan? Dengan gigi je, kalau tak kuning putih. Kan? Nampak? Lepas tu kita bersembang lah kan. Kita tanya, ya, bagaimana kedudukan you all di, budak tu budak Uganda. Memang hitam sangat. Ya, di negeri you all. Orang putih ke, orang macam kami ni ke, atau orang yang macam mana yang menjadi pilihan? Apa dia jawab? Ya, orang hitam lagi cantik. Mereka sesuai dengan keadaan mereka, orang hitam suka orang hitam. Allah dah jadikan begitu. Ya, hatta orang putih suka orang hitam kadang-kadang. Ya. Jadi, bila mengisyaratkan begitu, menunjukkan kejadian Allah itu ada hikmah yang terkandung. Itu pasal, kalau orang kita ni hidung pesek, orang yang suka kita pun hidung pesek, hidung kemek. Ya, kita tak tahu. InsyaAllah ada jodoh-jodoh yang Allah tetapkan. Dalam bab ini berlaku apabila yang menarik sekali, kita tanya, macam orang Sudan pula, ya, orang Sudan, negeri Sudan tu, dia tak suka sang hitam sangat. Dia tak suka putih sangat. Dia suka kulit kita ni. Sawo matang ni, nama dia sawo matang. Mereka suka. Mereka kata orang yang berkulit macam ni memang orang yang cantik bagi orang negeri Sudan. Itu pasal tuan-tuan dan perempuan kalau nak dipuji oleh orang, pergilah ke Sudan. Dia pun suka tengok. Ya, cantik kulit kamu. Cantik. Okay. Jadi, agak menariklah dalam benda-benda. Begitu. Dan begitu juga ada negeri-negeri, ya, macam kita beria nak kuruskan perut kita. Beria nak kuruskan. Setengah negeri bila dia mengatakan sebaik-baik wanita itu adalah gemuk. Boy. Ya, gemuk. Di negeri Afrika juga benda ni. Kita belajar juga dalam bab-bab ni. Gemuk, gemuk. Kalau sampai nak keluar pintu pun tak boleh. Kamu biar benar, dia kata kan. Tapi nak cerita, dia tak suka kepada orang-orang yang kurus. Dia nakkan kalau isteri dia mesti gemuk. Jadi orang-orang yang kalau agak-agak yang gemuk tu nak dapat keistimewaan, pergilah ke Afrika. Okey, nak menceritakan dalam keadaan yang begitu. Okey, kita balik kepada wajah kita. Maka wajah kita ini tidak boleh ditukar mengikut sesuka hati kita. Terutamanya buku yang saya buat tu tak siap lagi, ya, makeup yang dimurkai oleh Allah. Ya, dalam proses saya ambil gambar-gambar, di antaranya ramai orang yang berkaitan dengan wajah ni, dia misalnya wanita-wanita yang suka cabut bulu kening ni. Ya, dia cabut. Habis pula cabut. Hilang. Lepas tu dia pergi ambil apa, celak, dia letaklah hitam balik. Kan cerdik itu. Ya, dah hilang baru letak balik. Hukum mencabut bulu kening ni saja adalah haram. Dilaknati. Oleh kerana itu membahaya. Bahagian wajah ni banyak mempengaruhi, ya, hukum hakam.
Dia tak boleh sesuka hati. Ya. Jadi itu kita tak masuk, cuma di sini kita nak bicarakan tentang berkaitan menampar ataupun memukul bahagian muka. Mana spek. Baik. Hadis yang ke-51, larangan merosakkan wajah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtanib al-wajha." Apabila seseorang dari kalian bergaduh, berkelahi, maka hendaklah menghindari bahagian wajah. Muttafaqun alaih. Hadis sahih. Maksudnya bukan Rasulullah kata, oh kalau begitu bolehlah bergaduh. Tak. Tetapi kalau berlaku perselisihan pandangan, ya, sampai tahap kamu nak bergaduh tumbuk, maka elakkan tumbuk daripada bahagian muka. Oleh kerana tu misalan tinju, apa lagi taimoy, apa lagi yang berkaitan dengan sukan-sukan yang bermain pada muka adalah haram sama sekali. Terutamanya tinju lah. Kita tengok Muhammad Ali kan, ya, bekas peninju dunia pun masalah mental dia berlaku disebabkan kesan hentakan demi hentakan tu. Ya. Okey. Jadi bila kita menyaksikan perkara begini, Rasulullah kata jangan, maksudnya sukan-sukan berbentuk tinju adalah sukan-sukan yang diharamkan. Ya, kenapa? Dia bermain di bahagian kepala. Ya, Rasulullah dia berkata Rasulullah bergusti. Ya, Rasulullah bergusti bukan macam mana kita gusti ni. Rasulullah bergusti bukan macam WWF tu bergusti. Ya, dengan pakaian dah tak betul. Lepas tu cara dibuat tak betul. Ya, kalau gusti yang dibuatkan tu nak bagi mati. Tetapi bagi gusti zaman Rasulullah untuk siapa yang kuat untuk menjatuhkan sahaja. Tak ada dia nak lopuk, angkat tumpak, tak ada. Ya, angkat kursi hentak lagi tak ada. Dia hanya nak jatuhkan dalam bulatan yang disediakan. Lepas saya tengok orang Arab bergusti. Ya, anak yang pernah belajar dengan Syekh Albani, ustaz tu, dia bergusti. Bergusti dia buat bulatan, ya, satu bulatan yang tak besar mana. Lepas tu dua orang masuk, okey, siapa yang boleh keluarkan. Itu cara gusti dia. Atau mungkin siapa yang boleh jatuhkan. Itu sahaja. Ya, dia tak ada kata nak hentak sana, hentak sini yang dibuatkan dalam WWF tu. Baik. Pertama, berselisih dan bertengkar dengan sesama manusia merupakan perkara yang diharamkan. Asalnya bertengkar, berselisih itu sendiri dah diharamkan. Ya. Kemudian kerana mudarat yang ditimbulkan, masalah baru yang muncul berupa pemutusan silaturahim serta pemusuhan. Jika seorang yang perlu memberi pelajaran kepada orang yang wajib diberlakukan atasnya, misalnya terhadap pembantu, anak-anak, isteri dan orang lain, yang dikenai hukum hudud, hendaklah orang yang hendak memukul menjauhkan wajah. Ya. Okey, kalau perlu, misalnya terpaksa merotan, maka ianya kena tetapi tidak kepada muka. Ya, saya dalam bab ini terutamanya guru-guru, kadang-kadang kita melihat guru-guru dia tampar muka pelajar. Nak tampar belakang ke kepala ke mungkin. Kepala jangan, orang Malaysia kepala jangan. Kepala tu besar. Kita ada tersilap dalam bab itu. Tapi bukan tersilap, bagi saya kita kena hormat. Ya, kalau kita apa-apa pun kena hormat. Orang tak suka jangan buat. Itu je kaedah kita. Pasal apa? Pasal orang Arab ketuk kepala biasa. Orang Pakistan lagi lebih biasa. Ya. Tetapi orang Malaysia ketuk kepala, mau tu. Mau siap tengok, dia ni nak kena ketuk kepala aku. Tapi bila ketuk punggung tak ada apa. Orang Arab ketuk punggung tu pula yang jadi, kamu ni berbung mau dibagi. Ya. Dan itu yang sebenarnya. Kita dilarang untuk bermain-main di antara pusat dengan lutut. Larangan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau nak pukul, kalau rotan tu lain, ni jenis pukul dengan tangan tu. Ya. Tapi orang Malaysia pukul, alah tak apa, ketuk punggung. Tapi tak ketuk kepala, siap. Orang Arab ketuk kepala, tak apa. Ketuk punggung jangan. Jadi apa yang penting, kedua-dua itu kita kena raikan. Jangan, tak apa ustaz. Ya. Yang dilarang ketuk punggung, kita pergi ketuk kepala orang. Cuba ketuk kepala saya, nak tengok apa berlaku. Ya. Okey, tapi nak menceritakan ketuk bahagian ini bahagian yang terhormat. Yang tidak boleh, guru-guru tidak boleh menampar pelajar. Saya berjumpa dengan seorang lelaki, dia ceritalah waktu dia kecil-kecil dulu, saya nakal ustaz.
tapi kesan daripada cikgu dia tampar dia, sampai sekarang telinga saya ni rosak. Usia dia pun dah dapat cucu dah tu. Ya, dia cerita sampai sekarang telinga saya rosak sebabkan guru tu tampar. Dan auzubillah, jangan buat. Ya, jangan. Sabar. Ya, sabar. Kalau nak jentik ke apa ke, bahagian-bahagian yang tak memudaratkan. Okey. Mana tadi? Kerana wajah merupakan bahagian tubuh yang terhormat. Wajahlah yang paling banyak dilihat. Memukul pada bahagian dapat merosakkan anggota tubuh lainnya atau dapat pula menjadikannya cacat. Kerana itu wajib menjauhi bahagian ini dan diharamkan memukulnya baik kerana alasan yang dibenarkan maupun alasan yang tidak dibenarkan. Jadi dengan arti kata lain, memukul wajah ini adalah dilarangkan sama sekali apa juga alasan kecuali satu. Okey. Ataupun dua. Kecuali satu ataupun dua. Apa dia? Pertama, qisas. Kalau dia tampar kamu, kita mengadu kepada kehakiman, maka kita boleh tampar dia. Satu. Dan kedua, waktu jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah memang hukumnya bukan sekadar tampar je, nak bunuh pun. Ya. Kerana mereka yang menderhaka, membuat khianat di muka bumi. Itu lain cerita. Selain daripada tu, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan sama sekali. Okey. Kedua, sama halnya dengan wajah anggota tubuh lain yang jika dipukul akan menyebabkan kematian, wajib untuk dijauhi. Okey, ini bergantung kepada beberapa perkara yang mana tidak dibenarkan. Asalnya kita tidak dibenarkan untuk memukul sesuka hati. Ya, terutamanya didikan memukul itu bukan didikannya, tetapi sebagai untuk peringatan tidak mengapa. Itu pasal bila dikatakan kanak-kanak 10 tahun, maka dipisahkan tempat tidurnya dan kalau dia tak solat dibenarkan untuk pukul. Bukan setiap kali dipukul, tak. Kesan dia lain. Hanya sekali, kalau itu pun setelah beri peringatan dan pukul adalah jalan yang terakhir kalau dia degil. Kemudian dalam sunnah kita meletakkan rotan tu di atas tempat yang tinggi supaya anak-anak tengok. Tu je asalnya. Bukan letak tinggi senang capai, aku senang rotan, tak. Sebenarnya setelah kita tegas, maka di sana rotan itu berperanan untuk menggerunkan mereka. Baik. Tetapi kalau mampu untuk dielakkan, maka elakkan. Tapi kalau dah tak mampu, maka boleh digunakan. Itu pun ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Ketiga, dari Asyarah Al-Iqna' disebutkan hendaklah orang yang memukul menjauhi bahagian kepala, wajah, kemaluan dan perut serta anggota tubuh lainnya yang rawan yang dapat mengakibatkan jika terkena pukulan kerana memukul pada bahagian-bahagian ini yang tidak diperintahkan. Maksudnya tidak boleh pukul bahagian-bahagian yang sensitif. Ya, kalau punggung tu tebal sikit kan. Ya, tak apa lagi kalau tapak kaki tu, okey. Maka itu pun ada syarat-syarat. Bagi saya ketat syarat-syaratnya. Tapi ianya berfaedah. Kemudian keempat, Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata terhadap penegak hukum yang akan menjatuhkan hudud, hendaklah dia berniat untuk mengambil manfaat dan memperbaiki keadaan si hukum. Sebagaimana saat seorang ayah menghukum anaknya atau seorang doktor mengubati pasiennya. Syariat ini tidak menyuruh untuk melakukan sesuatu kecuali untuk bermanfaat pada hambanya. Kerana itu hendaklah setiap mukmin berupaya mewujudkannya. Okey. Jadi kalau kita nak menghukum, apa tujuan menghukum? Kita kena faham bahawa tujuan menghukum bukan balas dendam. Ya, tujuan menghukum bukan balas dendam ataupun geram, tak. Tetapi kita lakukan supaya islah, dia berubah. Itu tujuan asalnya. Kita merotan anak kita ataupun membuat hukum hudud yang macam balas. Apa? Buat jahat, balas jahat. Ya. Balas semula apa yang dibuat itu adalah untuk mengislahkan dia. Dia bagi misal, Ibn Taymiyah memberi misal, seorang doktor. Tujuan dia cucuk apa? Saja nak cucuk orang ke? Saja aku nak sakitkan dia. Tak. Dia terpaksa menyucukkan orang itu untuk orang itu sihat. Itu dia, misal yang diberi. Macam orang berbekam, saja-saja ke nak keluarkan darah pada dia. Tak. Terpaksa keluarkan darah untuk kesihatan dia.
terpaksa keluarkan bisul, nanah demi kesihatan dia. Terpaksa belah demi kesihatannya. Terpaksa belah perut seorang tu nak buang tumbuhan, kanser apa semua, terpaksa. Maka di situ jugalah peranan yang disebutkan dari hukum hudud dan juga hukum merotan anak-anak. Kerana untuk mentarbiahkan, mengislah. Tapi kalau saja hukum rotan-rotan, hukum syok-syok, geram kat dia, ikut geram aja, ya, tidak ada perkiraan, ya, maka di situ salah sangat-sangat. Ya, hukumnya salah. Ya, hukumnya salah. Yang mana bila tiba saat boleh memudaratkan orang tu, lagi salah. Terpasal tuan-tuan dan perempuan dalam perubatan, saya teringat dalam kisah yang dikeluarkan oleh surat khabar tu, apabila bomah mengangkat mengubat pasien tu, pesakit, ya, mengubat pesakit tu, dia rotannya pesakit tu, kononnya kena rasukkan jin, ya. Satu benda yang seharusnya dia kena berhati-hati dari perbuatannya itu. Akhirnya pasien tu mati, ya. Dia rotan kerana itu bukan dia cakap, jin yang cakap, dia kata rotan. Kita katakan salah. Penggunaan itu adalah salah. Rotan bukan penggunaan dalam siri rawatan, melainkan hanya sekali je. Kalau nak buat sekali, bukan berkali-kali berebut. Itu pun ada syaratnya. Ya, bukan kita nampak itu adalah kesilapan besar bagi mereka-mereka yang menggunakan sistem itu. Ala kulli hal, nak menceritakan ada cara-caranya, ada adab kita memukul, dan yang paling penting jangan kita pukul pada bahagian muka. Kerana bahagian muka boleh menjadikan fitnah yang besar dan boleh mencacatkan seseorang itu, dan muka adalah kehormatan pada tubuh badan seseorang itu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita dapat dari pelajaran kita pada hari ini ialah berkaitan dengan adab-adab, selain daripada berkaitan dengan pemerintahan, kita juga berkaitan dengan adab-adab, ya, berselisih pandangan ataupun memukul seseorang itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat yang besar. Allah jadikan kita di antara orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu, dan kita minta Allah pelihara kita dengan fitnah-fitnah yang berlaku pada hari ini di akhir zaman sehingga kita mati. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.